saya mengajak rakyat untuk bersama-sama masukkan ISA. Bagi kami JMI, desakan dan tuntutan rakyat adalah sangat penting untuk melihat kerajaan masukkan undang-undang zalim ISA. Sokongan dan dukungan daripada semua organisasi dan lapisan masyarakat amatlah penting, tidak kira pegangan politik, tidak kira agama, tidak kira bangsa. Himpunan Mansur ISA yang telah dilakukan pada 1 Ogos 2009 sebenarnya menjadi saksi kepada betapa pentingnya desakan rakyat tersebut. Atas dasar itu, JMI akan meneruskan kempen menggembling rakyat untuk menentang ISA, dan sempena 50 tahun ISA ini, JMI akan mengadakan beberapa siri program, antaranya ialah Malam Seni Tanpa Bicara. Ini telah pun dijalankan pada 24 Julai yang lepas. Yang kedua, pengedaran risalah pada 1 Ogos 2010 serentak di sekitar ibu negeri seluruh negara. Dan yang ketiga ialah Candlelight Vigil, himpunan untuk kita menyalakan lilin sebagai tanda solidariti kita masukkan ISA, yang juga akan dilakukan pada 1 Ogos 2010 serentak di seluruh negara. Selain daripada program-program ini, kita juga akan menggalakkan program-program untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin politik, khususnya pemimpin kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Kita akan berusaha untuk buat pertemuan dengan Menteri Besar Selangor untuk mengajak kerajaan negeri Selangor mengangkat billboard ataupun banner untuk menunjukkan bahawa kerajaan negeri Selangor juga bersama-sama dengan usaha masukkan ISA. Kerajaan negeri Selangor adalah antara kerajaan negeri yang telah meluluskan usul pada tahun lepas untuk masukkan ISA, dan tindakan yang kita cadangkan ini adalah selari dengan usul yang telah mereka luluskan pada tahun lepas. Jadi kita ada beberapa tuntutan rakyat. Pada hari ini kita ingin mengajak dan menyeru semua anggota gabungan JMI, semua lapisan masyarakat untuk menuntut kerajaan Malaysia, pertama, mansuhkan undang-undang zalim ISA, juga masukkan undang-undang zalim EO Emergency Ordinance, DDA Dangerous Drugs Act, dan Restricted Residence Act, Akta Kediaman Terhad, yang mana semua ni adalah juga undang-undang yang melanggar semangat perlembagaan negara, melanggar artikel 9, 10 dan artikel 11 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, serta melanggar artikel-artikel dalam Deklarasi Islam Hak Asasi Manusia Sejagat UIDHR 1981. Dan seruan ini adalah sebenarnya bersamaan dengan seruan yang telah dibuat oleh UN Working Group on Arbitrary Detention, WGAD, iaitu satu badan di bawah PBB yang melihat dari segi hak asasi manusia, yang mana mereka telah pun membuat seruan untuk kerajaan Malaysia masukkan ISA. Begitu juga kita acknowledge dan kita lihat seruan yang telah dibuat oleh Suhakam sejak tahun 2003 supaya ISA dimasukkan. Seruan juga ada dibuat oleh badan-badan hak asasi manusia yang lain seperti Amnesty International, Human Rights Watch, World Organization Against Torture dan Islamic Human Rights Commission. Tuntutan yang kedua ialah untuk dibebaskan ataupun didakwa semua tahanan yang ditahan tanpa bicara, bebaskan mereka atau dakwa di mahkamah yang bebas dan terbuka. Tuntutan yang ketiga ialah segera menutup tempat penahanan tanpa bicara seperti kem tahanan Kemunting dan Sempang Regam. Tuntutan yang keempat, setiap tahanan harus diberikan pampasan oleh kerajaan Malaysia akibat merampas kebebasan dan hak tahanan yang tidak pernah dibicarakan di mana-mana mahkamah. Kelima, mohon maaf kepada semua tahanan dulu dan sekarang yang ditahan tanpa bicara dan memperuntukkan pampasan bagi kesengsaraan, penderitaan dan ketidakadilan ke atas mereka. Keenam, menggunakan undang-undang yang terdapat dalam kanun kesiksaan untuk tuduhan jenayah seperti berikut. Undang-undang ini telah sedia ada dalam undang-undang kita, iaitu pertamanya Seksyen 489B Penal Code, pemalsuan duit. Ada undang-undang ini yang boleh digunakan, tetapi mengapakah digunakan ISA atas tuduhan yang sama? Seksyen 56 Immigration Act, pemalsuan pasport. Undang-undang ini ada, tetapi mengapa digunakan ISA ke atas tuduhan yang sama? Seksyen 298A Penal Code, menyebarkan isu atau kabar angin yang melibatkan agama. Sekali lagi, undang-undang ini sedia ada. Mengapa digunakan ISA? Seksyen 499 Penal Code, menyebarkan isu melibatkan kaum. Begitu juga menyebarkan maklumat yang salah. Ini semua ada dalam undang-undang sedia ada negara. Dan akhir sekali chapter 6A Penal Code yang berkaitan dengan isu pengganas ataupun terrorist offences. Maknanya, kalau untuk kita menangani terrorist offences,
seperti yang diwar-warkan oleh kerajaan penggunaan ISA, ini juga ada undang-undang yang sedia ada yang boleh digunakan. Tidak perlu menggunakan ISA itu. So, tuntutan yang seterusnya yang ketujuh ialah menyiasat semua aduan dan kes penganiayaan, penyaksaan, tindakan tidak berperi kemanusiaan serta salah guna kuasa terhadap penahanan dahulu dan sekarang, serta mendakwa pelaku termasuk menubuhkan suruhanjaya diraja bagi melakukan siasatan. Dan tuntutan yang ke-8, membahaskan laporan tahunan Suhakam di Parlimen, melaksanakan syur yang dikemukakan. Dan akhir sekali tuntutan yang ke-9, perlulah memperakui, kerajaan Malaysia perlu memperakui, menghormati, mengembalikan kuasa yang ada dalam badan kehakiman sebagai badan yang bebas untuk menyemak kuasa badan eksekutif dan polis, termasuk memasukkan undang-undang yang telah menyingkirkan ruang semakan mahkamah terhadap keputusan dan tindakan badan eksekutif. Jadi ini 9 tuntutan yang dibuat oleh JMI. Tuntutan-tuntutan ini bukanlah tuntutan baru. Tuntutan yang telah kita buat setiap kali bila kita mengadakan sidang akhbar, bila kita menyerahkan memo dan sebagainya. Inilah tuntutan yang sama. Tapi kalau tuntutan ini tidak didengar setelah 50 tahun ISA, saya yakin dan percaya bahawa rakyat akan bangkit dan menunjukkan sekali lagi bangkangan mereka, protes mereka sebagaimana yang telah berlaku dalam pilihan umum yang ke-12. Dan apabila itu berlaku, saya rasa sudah terlambat untuk kerajaan untuk buat apa-apa perubahan.